Halo kepada semua pelajar, saya Cikgu Kong. Salam bertemu kembali. Selamat datang ke Cikgu Kong channel. Okey, jadi hari ini saya akan teruskan perbincangan berkaitan dengan 1.1 fungsi bahagian yang kedua. So, hari ini saya akan bincang berkaitan dengan fungsi tak tertaklif, fungsi nilai mutlak dan graf fungsi nilai mutlak. Okey, pertama sekali saya akan bincang dengan anda semua fungsi tak tertaklif. Apa itu fungsi tak tertaklif? Jadi fungsi tak tertaklif ialah fungsi di mana penyebutnya bersamaan dengan sifar. Okey, jadi saya nak tanya semua pelajar, anda tahu di mana penyebut dia, betul tak? Okey, saya bagi contoh soalan 1 sini. Penyebutnya ialah 2x, betul? Bermakna 2x ini adalah bersamaan dengan sifar. Okey, maka kita tengok pada contoh yang pertama. Okey, soalannya, cari nilai Q apabila fungsi yang diberikan berikut tidak tertaklif. So, kita rujuk kepada soalan 1. Okey, so kita tahu penyebutnya ialah 2x. Maka 1, 2x sama dengan sifar. Kalau kamu pindahkan 2 jadi bahagi, betul? So, x sama dengan sifar. Okey, bermakna nilai Q ini adalah sifar. Okey, sini katakan x tidak boleh sama dengan Q, maksudnya x tidak boleh sama dengan sifar. Kalau di bawah ini sama dengan sifar, contohnya 3x tambah 1 bahagi sifar. Kalau anda semua gunakan kalkulator, anda akan dapat make error. Bermakna tidak tertaklif. Boleh? Okey, jadi ingat fungsi tak tertaklif. Sekali lagi, fungsi tak tertaklif ialah fungsi di mana penyebutnya bersamaan dengan sifar. Okey, tak ada masalah. Okey, saya teruskan. Okey, kita teruskan ke soalan 2. Ini fungsi G. X tolak 5 sama dengan sifar. So, X sama dengan 5. Maka Q adalah sama dengan 5. Dapat? Jadi sekali lagi anda tengok, kalau X sama dengan 5, 5 tolak 5, sifar. 8 bahagi sifar, make error, tak tertaklif. Okey, saya teruskan ke soalan yang seterusnya. Ini fungsi H pula. Jadi kita tengok pada soalan ini, 1 tolak 4x sama dengan sifar. Okey. So, pindahkan 4x ke sebelah kanan. 4x pindah 1 sama dengan 4x. Pindahkan 4 jadi bahagi 1/4 sama dengan x. Dapat semua? So, ini adalah berkaitan dengan fungsi tak tertaklif. Seterusnya, kita akan bincang fungsi nilai mutlak. Yang pertama, tanda yang ini, kalau kamu tengok tanda ini, okey, tanda yang ini menandakan nilai mutlak. Nilai mutlak bagi suatu nombor. Secara amnya, nilai mutlak bagi nombor x iaitu modulus x. Nampak tak? Yang ini dibaca sebagai modulus bagi x. Okey, jadi bila anda nampak fungsi nilai mutlak, maksudnya kalau dia nilai mutlak, maksudnya dia adalah modulus x. Nilai mutlak atau dikenali sebagai nilai absolut atau modulus merupakan nilai bagi suatu nombor nyata tambah tanda tambah atau tolak. Okay. Ini bermakna tanda bagi suatu nilai mutlak sentiasa positif. Apa maksudnya? Maksudnya kalau contohnya modulus 3 sama dengan 3. Lepas itu modulus kalau negatif 3 juga sama dengan
3. Mana dia sentiasa positif. Okey. Dia tak ada tanda tambah tolak. Tambah jadi 3. Tolak 3 jadi 3 juga. Okey. So sentiasa positif. Nilai mutlak bagi fungsi f ialah nilai berangka bagi fx dan ditandakan sebagai modulus fungsi f. Jadi kalau x pasti x lah. Kalau fungsi f pasti ini sebenarnya pasti y, betul? Jadi kalau dia modulus maksudnya dia positif. Okey, so saya bagi contoh fungsi nilai mutlak. Okey, soalan 1. Sebelum ni anda pun sudah belajar object image. Okey, so kita tengok contoh soalan fungsi nilai mutlak. 1, diberi fungsi f memetakan x kepada modulus x tambah 3. Cari image bagi negatif 5, negatif 6 dan 2. Cari image. Bermakna dia mau cari image. So, negatif 5, negatif 6, 2 ini adalah objek. Bila objek, anda tahu ini adalah x lah kan? Kalau objek ialah x. So, maksudnya bila x sama dengan negatif 5, fungsi f ini sama dengan modulus x tambah 3. Okey. So, bila x sama dengan negatif 5, jadi saya gantilah x ialah negatif 5. F objek negatif 5 sama dengan modulus negatif 2. Tadi kita sudah tengok modulus negatif 2 itu akan jadi 2. Dapat? Ini adalah untuk negatif 5. Kalau x sama dengan negatif 6, so anda ganti x negatif 6 modulus negatif 6 tambah 3. So, f objek negatif 6 akan dapat modulus negatif 3 juga sama dengan 3. Seterusnya yang terakhir sekali ialah bila x sama dengan 2. So, anda gantilah x objek ialah 2. Modulus 2 tambah 3 sama dengan modulus 5. Dan akhir sekali, jawapan dia adalah sama dengan 5. Dapat? Jadi anda boleh perhatikan bahawa jawapan dia adalah sentiasa positif. Ini negatif akan jadi positif, ini negatif akan jadi positif. Ini maksudnya nilai mutlak, ada modulus. Seterusnya kita rujuk kepada contoh 2. Diberi fungsi g memetakan x kepada modulus 2x tolak 5. Cari objek bagi 11. So, dia mau cari objek. Bermakna 11 ini adalah image. So, gx sama dengan modulus 2x tolak 5. Bila image ialah 11, gx equal to 11. Jadi bermakna 11 sama dengan modulus 2x tolak 5. So, tadi anda ganti masuk objek. Kalau modulus itu sentiasa positif. Tapi untuk sekarang ini, kita nak selesaikan persamaan ini, kita mesti buang modulus ini. Bila anda mau buang modulus, anda mesti jadikan dia tanpa tolak 11. Kenapa tambah 11? Contohnya tadi modulus 3 ialah 3. Modulus negatif 3, 3 juga. Nampak tak? 2, 2, 3. Jadi di sini sebenarnya ada tambah. Di sini sebenarnya nampak tak ada tambah, ada tolak. Jadi bila kita nak hapuskan modulus ini, kita mesti
letak tambah tolak pada image ya. Okey, so saya pergi sebelah sini. Maksudnya 11 sama dengan 2x tolak 5 atau 11 sama dengan negatif 11 sama dengan 2x tolak 5. Bermakna 1 tambah 1 tolak. So, saya pindahkan. Okey, 11 tambah 5, 16. Okey, so x sama dengan 8. Okey tak? Dan sebelah sini pula tolak 11 sini pindah akan jadi tambah 5 sama dengan 2x. Tolak 6 sama dengan 2x. Dan akhirnya anda akan dapat x sama dengan negatif 3. Jadi anda akan dapat dua jawapan. 1x 8, 1x tolak 3. Boleh? Ini adalah fungsi nilai mutlak. Saya teruskan ke graf fungsi nilai mutlak. Tadi kita bincang fungsi nilai mutlak. Sekarang graf dia pula. Okey, kita rujuk pada ini. Graf fungsi nilai mutlak. Jadi anda boleh tengok bila modulus x ini sebenarnya dia adalah x negatif x. Bila modulus semua akan jadi positif lah. Seperti apa yang kita bincang tadi. So bagi contoh, kalau x negatif 2 bila modulus dia jadi 2. Kalau x sama dengan 2 modulus sama, dia akan dapat 2. Okey, so kita tengok sekarang pada graf ini. Sepatutnya graf ini adalah sebegini. Okey. Bila modulus dia akan jadi ke sebelah sini. Sebab bila modulus dia akan jadi positif. Di bawah pasti x adalah negatif, betul? So bila modulus dia akan jadi positif. Dia akan sebenarnya garis dia adalah di bahagian ini. Okey, tapi dia sudah bila modulus dia akan pergi sebelah atas lah. So maksudnya ini macam satu pantulan. Okey, itu maksudnya graf fungsi nilai mutlak. Okey, seterusnya kita bincang graf fungsi nilai mutlak. Kita rujuk kepada contoh soalan. Lakarkan graf fungsi nilai mutlak berikut dan tentukan julatnya. Jadi anda sudah pernah belajar julat sebelum ini. Dan kita pun sudah bincang beberapa soalan. Okey, fungsi f sama dengan modulus x tambah 2. Okey, untuk lakaran graf saya akan buat jadual dulu. Okey, jadual ini saya biasanya akan buat 3. Di mana ini adalah x, ini f fungsi f. So saya akan tengok pada julat x yang dia bagi. Julat x adalah negatif 3. Ini 2 saya letak sini. Dan saya akan letak sini sifar. Kalau anda rujuk pada graf di sini ya. Graf ini dia sebenarnya ke bawah. Okey. Bila modulus graf itu akan jadi semua positif. So graf itu akan pergi sebelah atas pasti x. Jadi dia memang akan berada di pasti x ini. Pada pasti x, yang ini pasti y sifar. Okey, pasti y adalah sifar. Jadi saya biasanya akan letak nilai negatif 3 kat sini. 2 dan 1 lagi. Dan 1 lagi pada pasti x, y ialah sifar. Okey. Jadi saya akan kira. Saya akan kirakan f negatif 3. So saya ganti x jadi negatif 3. Okey. So ini akan dapat berapa? F objek negatif 3 saya akan dapat
modulus negatif 1, jawapannya adalah 1. So, saya isi 1 di sini. Okey, seterusnya yang ini. Sifar sama dengan modulus X tambah 2. Kalau kita nak hilangkan modulus ini, mesti tambah tolak. Tambah tolak sifar, masih sama sifar. So, sifar X tambah 2. X ialah negatif 2. Okey, so negatif 2 di sini. Seterusnya, saya tulis di sebelah atas. So, X2 sama dengan modulus 2 tambah 2. So, X2 sama dengan modulus 4 sama dengan 4. So, jadi sini saya isi 4. Okey. So, sekarang saya plotkan titik. Okey, negatif 3, 1. Nampak? Negatif 3, 1. So, saya plot di sinilah. Saya letakkan ini kosong. Tolak 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2. Okey, cukup 1, 2. Pasti Y, sifar 1, 2, 3, 4. Plotkan pasti XY. Okey. Negatif 3, 1. Inilah kan. Negatif 2, sifar. Lepas itu 2, 4. Okey, jadi saya lukiskanlah. Gunakan pembaris. Lukis. Dapat. Inilah. Okey. Jadi ini adalah graf fungsi nilai mutlak lah. Okey, so julatnya berapa? Sebab soalan nak anda tentukan julat. Okey. So julat ialah berapa? Jadi kita tengok dari sinilah julat dia. Dari sini sampai sini. Betul? Jadi kita tuliskanlah julat dia X 4 sifar. Boleh? Ini kan sifar. Dari sini kan sifar. Ini kan 4. Okey, saya teruskan. Soalan 2. Okey. Sama, saya buat jadual dulu. X negatif 2, 2. Sini sifar. Masih ingat seperti tadi? So, saya selesaikanlah. X negatif 2, 3 tolak 2, darab negatif 2. Kita akan dapat modulus 3 tambah 4. So, jawapannya adalah 7. So, saya letak 7 sini. Okey. Kalau pasti Y dia kosong, sifar, modulus 3 tolak 2X. So, tambah tolak sifar, right? Masih sama lah, masih sama dengan sifar kan? Sifar. Pindahkan 2, tolak negatif 2X ke sebelah left hand side, 2X lah. So, X ialah 3/2. Maksudnya 1.5. So, saya letak 1.5. Dan last sekali, kita warna supaya anda boleh nampak dengan lebih jelas. F2 3 tolak 2 darab 2 modulus 3 tolak 4 negatif 1 kan sebenarnya. So, bila modulus dia akan jadi 1. So, ini 1. Boleh?
Jadi sekarang saya plotkan graf lah. Sifar, negatif 1, negatif 2. Ini 1, ini 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, jadi saya plotkan titik itu. Negatif 2, 7. So, negatif 2, 7 sini ya. Okay. 1.5 sifar. So, 1.5 sini lah kan. 1.5 sifar. And seterusnya X2, Y1. Okey. Jadi kita perlu buat garis lah. Okey. Ini garis ya. Okey, jadi bila modulus itu, garis itu semua akan berada di atas pasir X. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar kerana melayari Cikgu Kong channel. Okey, kita jumpa lagi. Bye.